Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan tentera selepas Hudaybiyah. Rasulullah SAW juga mengambil langkah-langkah ketenteraan terhadap musuh yang tidak terlibat dengan perjanjian Hudaybiyah sebagai langkah mempertahankan Islam dan bertindak ke atas musuh yang perlu diambil tindakan. Walaupun dari segi konsep hubungan kaum dan antarabangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Sehingga tengah perang pun, kalau orang ajak damai, kita damai. Kerana firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika sekiranya mereka itu, yakni musuh yang berperang dengan kita, cenderung kepada perdamaian, maka terima perdamaian dan bertawakal kepada Allah. Kerana risalah dan mesej kita ialah mengislamkan orang, bukan bunuh orang. Dan sebab itu, selagi ada peluang damai, kita dahulukan perdamaian. Inilah dasar yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hubungan kaum dan hubungan antara bangsa dan agama. Namun tidak boleh mendiamkan diri terhadap musuh-musuh yang menceroboh, terhadap mereka yang tidak menghormati perdamaian. Mesti diambil langkah sehingga berperang dengan mereka yang tidak terima perdamaian itu. Maka Nabi tak berhenti dalam operasi ketenteraan walaupun di masa perjanjian Hudaybiyah. Kerana perjanjian Hudaybiyah ini dengan Quraisy di Mekah saja. Di sana masih banyak kabilah-kabilah yang menggunakan senjata untuk merampau, untuk menyamun, untuk membunuh orang yang menganut Islam. Maka Nabi SAW tidak diam, menggerahkan para sahabat menghadapi musuh-musuh itu. Di antaranya peristiwa peperangan Ghabah atau peperangan Qirt. Peperangan ini merupakan tindakan ke atas kumpulan perampok dari kalangan Bani Fuzarah yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Fuzari. Mereka merampas unta betina kepunyaan Rasulullah SAW yang sedang meragut rumput di satu tempat bernama Al-Ghabah, dan membunuh lelaki dari kabilah Ghifar, bukan Ghafar, Ghifar, dan menawan seorang perempuan yang kebetulannya berada di situ dengan meletakkan perempuan itu di atas unta yang dirampas. Peristiwa ini berlaku 3 hari sebelum peperangan Khaybar, yang akan dibaca kisahnya insya-Allah. Inilah menurut riwayat yang sahih dari Muslim, Imam Muslim. Walaupun kebanyakan ahli sirah menyatakan ianya berlaku sebelum Hudaybiyah. Imam Muslim mengatakan selepas Hudaybiyah. Kebetulan peristiwa itu dilihat oleh seorang sahabat, iaitu Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bersama hamba kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Terserempak dengan perampok-perampok ini. Apabila melihat rombongan perampok bersama-sama kuda-kuda mereka dan telah melakukan kerja yang jahat itu, terus dia menaiki Bukit Sanak. Bukit Sanak. Bukit Sanak ini ialah bukit yang berada di bandar Madinah pada hari ini. Sekarang ini sudah masuk kawasan bandar. Dulu pinggir bandar. Jabal Sanak, Bukit Sanak. Bukan Sinak, Sanak. Dan melaungkan kepada penduduk Madinah, memberitahu adanya musuh. Kemudian dia menyuruh budak hamba itu memberitahu Abu Talha dan terus mengejar musuh dengan beraninya, dengan melontar panah ke arah mereka. Dan berkata, akulah anak Aqwa. Anak Aqwa ni ayah dia lah seorang yang berani. Hari ini ialah hari membuktikan keberanian
Apabila musuh datang ke arahnya, dia bersembunyi. Apabila musuh bergerak, dia mengejar dan menyerangnya dari belakang, sambil menimbun batu-batu untuk menjadi tanda kepada bala tentera Islam yang akan datang membantunya. Dia bijak, cerdik. Dalam perjalanan tu, dia guna batu, longgok batu sebagai tanda perjalanan. Dia kejar musuh. Kerana padang pasir ini pohon kayu tak banyak. Oleh tempat kita patahkan ganting kayu sebagai tanda. Ini dia kumpulkan batu-batu. Dia longgok batu sebagai tanda di mana dia kejar musuh itu. Rasulullah SAW dengar panggilan Ibnul Aqwa dan terus mengerahkan para sahabatnya supaya bertindak. Dan menugaskan Ibnu Maktum tinggal di Madinah, iaitu seorang sahabat yang buta, yang terkenal turun Abasa wa Tawalla, ditugaskan menjadi pemimpin di Madinah. Dan baginda terus keluar memburu musuh bersama bala tentera Islam. Seorang sahabat dari kalangan Bani Zuraiq, bukan Zuraiq, bernama Abu Ayyash, dengan A bukan dengan I, menyertai pasukan itu bersama beberapa orang anak buahnya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Abu Ayyash, alangkah baiknya kalau engkau serahkan kudamu ini kepada orang yang lebih handal menunggangnya. Abu Ayyash menjawab, sayalah orang yang paling handal. Apabila ia menunggang lebih 50 hasta, tiba-tiba dia terjatuh. Rasulullah pandai melihat, pandai tak pandai menunggang kuda. Minta dia serah kuda daripada orang lain yang lebih pandai. Dia kata tak, dia pandai. Tiba-tiba jatuh naik kuda. Lalu kuda itu diserahkan kepada orang lain dan bala tentera Islam bertolak untuk memburu musuh. Kuda, kenderaan yang paling laju pada masa itu. Serahkan orang yang pandai menunggang daripada yang tak pandai menunggang supaya lebih cepat. Salamah bin Al-Aqwa terus memburu musuh sehingga sampai di suatu kawasan yang sempit di keliling bukit. Dia naik ke puncaknya dan menyerang musuh. Tiba-tiba 4 orang musuh datang untuk menyerangnya dengan mendaki bukit. Apabila musuh itu menghampiri Salamah, bertiak pada mereka, kamu kenalkah siapa aku? Akulah Salamah bin Al-Aqwa. Aku mesti dapat menewaskan setiap orang yang akan kutentang. Kalau kamu datang menyerang, aku dapat mengalah setiap orang dari kalangan kamu. Dia ini seorang pemanah yang handal. Di saat itu, rombongan bala tentera pun tiba. Yang pertama-tamanya datang 3 pahlawan berkuda, diadui oleh Akram, kemudian Abu Talha dan kemudiannya Al-Miqdad. Tiba-tiba Akram gugur syahid, dibunuh oleh ketua musuh, iaitu Abdul Rahman Al-Fuzari. Tetapi Abu Talha terus menerpa ke arah musuh itu dan berjaya membunuhnya. Dan seterusnya Rasulullah SAW tiba bersama para sahabat yang lain, kemudian semua musuh berjaya ditewaskan. Mereka yang memainkan peranan besar dalam peperangan ini ialah Abu Qatadah dan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhuma, yang diberi pujian oleh Rasulullah SAW. Mereka berada di situ selama sehari semalam. Mereka berkemah di situ selama sehari semalam. Kemudian mereka pulang ke Madinah dengan membawa perempuan tawanan yang berjaya dibebaskan yang menunggang untuk Rasulullah SAW. Diberitahu kepadanya bahawa yang ditunggang itu ialah unta kepunyaan Rasulullah SAW. Setelah sampai perempuan itu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya bernazar kerana Allah bahawa saya mahu menyembelih unta ini kalau saya dibebaskan. Dah dia naik unta Nabi, dia bernazar nak sembelih unta Nabi pula. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, alangkah tidak baiknya apa yang kamu sembelih ini sesudah aku benarkanmu menunggangnya
dan Allah menyelamatkanmu, kemudian kamu hendak menyembelihnya pula. Tidak boleh bernazar dalam perkara maksiat dan dalam perkara yang tidak menjadi milikmu. Unta ini ialah untaku. Silalah pulang kepada keluargamu dengan mendapat berkat dari Allah kepada Allah. Keluar satu hukum di sini. Hukumnya kita tak boleh bernazar dengan harta orang lain. Mesti bernazar dengan harta kita sendiri. Daripada peristiwa ini menunjukkan bahawa seseorang itu boleh berbangga dan bermegah dengan dirinya untuk mengerunkan musuh dan tidak boleh bernazar pada barang yang tidak menjadi miliknya. Ini dua hukum. Yang pertama ialah Salamah bin Aqwa, yang bermegah dengan keturunan dia, keturunan pahlawan. Maknanya tak jadi salah kita berbangga keturunan kita sebagai pahlawan untuk menentang musuh dan menggerunkan musuh, tak jadi salah. Kerana takabur di hadapan musuh yang menentang Islam, itu tak jadi salah. Itu hukumnya. Yang kedua, tak boleh bernazar dengan harta orang lain. Kita bernazar dengan harta kita. Itu dua perkara yang menjadi hukum yang terbit daripada kisah ini. Wallahu a'lam.